Dan salam sejahtera. Pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Zuraida ni, yang mana dia mengatakan PH jaringkan gol sendiri. Di sini saya lihat bahawa pemimpin bersatu ini sedang dibuai mimpi, yang mana dia tidak sedar bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri semalam jelas menunjukkan bahawa kerajaan yang ada hari ini, yang mana Zuraida sendiri ada dalamnya, jelas menunjukkan kerajaan ini sedang menjaringkan gol mereka sendiri, bukan PH. Kerana yang membuka pekung di dada ini adalah Perdana Menteri, yang jelas mengatakan dia tidak cukup sokongan, yang mana Perdana Menteri telah meminta untuk Ketua Pembangkang ini dan Pembangkang menyokong dia untuk terus kekal berkuasa dan terus memimpin negara ini, yang mana rakyat keseluruhan tak nak lagi kamu orang yang menjadi menteri dan Perdana Menteri memegang jawatan yang ada di kerajaan hari ini, kerana kamu orang telah gagal. Jadi kamu orang nak kekal berkuasa dan kamu hari ini menjual isu-isu seperti PH menjaringkan gol sendiri ini, jelas kamu ketandusan idea dan kamu sudah tahu bahawa kamu sudah hilang kuasa dan kamu akan hilang juga kamu punya karya politik kamu. Kerana lepas ini orang Ampang akan menolak kamu bulat-bulat. Saya harap di Ampang nanti letak seekor lembu bertanding lawan Zuraida. Pasti itu lembu akan menang calon. Ini adalah keyakinan saya. Kerana Zuraida harus ingat, menang dia di Ampang itu adalah menggunakan logo PKR, bukan menggunakan nama Zuraida. Jadi hari ini kamu cuba untuk mengatakan PH itu jaringkan gol sendiri. Kamu orang yang ada dalam kerajaan hari ini merangkak-rangkak kepada ahli parlimen Pembangkang untuk menyokong kamu sebagai kerajaan. Kamu orang nak kekal jadi menteri, kamu minta orang-orang ini menyokong kamu, yang dapat untung, yang dapat kekayaan kamu orang. Agihkan projek dengan kroni-kroni kamu orang. Ini jelas yang mana kita lihat. Inilah sifatnya pemimpin-pemimpin yang ada dalam kerajaan Perikatan Nasional ini. Tetapi mereka meminta bantuan daripada PH. Setelah itu mereka kritik PH. Ini adalah satu pemimpin yang tak sedar diri, yang tidak ada muka malunya kepada rakyat, yang mana keluar kenyataan lain. Perdana Menteri dia keluar kenyataan lain, dan separuh mereka menentang PH, mengkritik PH. Perdana Menterinya merangkak-rangkak meminta bantuan daripada PH. Sehingga kan manifesto PH pun mereka gunakan untuk kepentingan mereka untuk menarik sokongan daripada Pembangkang. Dengan tawaran-tawaran yang kita lihat semalam, yaitu yang mana dia mengatakan bahawa Ketua Pembangkang akan diberi pension ataupun diberi ruang sebagai setaraf dengan Menteri Kanan. Ini adalah satu yang pada saya dilihat satu yang agak janggal, kerana dia keluar ke kenyataan itu bukan di parlimen. Ini adalah pada saya satu yang dilihat oleh rakyat sebagai satu rasuah dalam kita punya sistem, yang mana sistem demokrasi kita punya parlimen telah dicemarkan dengan Perdana Menteri dengan terang-terang meminta untuk pihak Pembangkang membantu dia, dan dia memberi tawaran yang sangat baik kepada Ketua Pembangkang dengan jelas dia membuat di media. Ini adalah satu yang pada saya apabila dikeluarkan kenyataan seperti ini menjelas menunjukkan bahawa Zuraida ini ketinggalan bas, yang mana pada saya bolehlah kita katakan bahawa Zuraida ini dah nyanyuk. Kerana dia tidak sedar apa yang dicakap. Dia punya bos, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, merangkak-rangkak minta bantuan dengan pihak Pembangkang. Yang Zuraida pergi mengkritik pihak Pembangkang. Bagaimana orang nak tolong kamu punya komponen parti pemerintahan yang seperti ini? Belum lagi orang tolong, kamu orang dah sibuk kritik. Apabila orang tak tolong, kamu orang marah. Orang tolong, kamu orang pijak kepala. Inilah yang berlaku. Zuraida harus ingat. Itulah, jangan jadi pengkhianat. Kalau kamu tidak jadi pengkhianat, karya politik kamu masih panjang. Hari ini, kamu kalau jatuh nanti, sakit. Kerana boleh apa saja orang lakukan. Kamu ada kes yang mana orang dah buat laporan polis apa semua tentang kamu menghina yang di-Pertuan Agong. Tetapi kes kamu dilihat oleh rakyat tidak berjalan hari ini. Begitu juga dengan kamu punya kepala pengkhianat, yaitu Azmin Ali. Kes kabur dia pun belum selesai. Dan kamu orang ini mungkin terjebak dengan kes-kes isu lain. Jangan tidak ada
rasa ketakutan bahawa perkara ini tidak dibongkar. Jangan ingat kamu orang memegang kementerian, tidak ada salah yang ada di situ. Cuma mereka-mereka yang ada di situ hari ini belum bersuara. Tunggu kamu orang jatuh, maka bersuaralah rakyat nanti. Di sini saya lihat bahwa Zuraida ini mengambil pendekatan dengan menyerang PH, pimpinan bos lama dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan harapan dia ini menjadi pengampu paling hebat untuk kerajaan dia ni. So ini yang saya lihat. Dia dengan ini mengatakan, dengan rayuan terdesak oleh PH hari ini, mereka sebenarnya hanya menjaringkan gol sendiri. Mungkin saya telah menyatakan perkara ini, tetapi saya sekali lagi ingin menggesa semua pihak untuk memberi kemampuan kepada rakyat di tengah-tengah krisis kesihatan yang pertama kali kita hadapi. Keabsahan kedudukan Perdana Menteri kini dipertikaikan setelah Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan sebagian anggota parlimen yang menyokong menarik balik sokongan terhadap Muhyiddin. Ini adalah satu kenyataan yang kau keluarkan, tetapi kau juga dah tahu bahawa kerajaan kau sudah tumbang. Kita ni, parlimen kita ini, di mana-mana dunia pun, kalau majoriti dah tak cukup, tak payah tak cukup lah. Kita tengok di negara lain lah. Mereka hanya menang satu undi pun mereka letak jawatan. Tetapi apa yang berlaku hari ini, kamu punya kerajaan, tinggal lagi mungkin dalam 100, tetapi kamu masih nak berkuasa. Padahal sudah lebih 10 orang yang diperlukan untuk membentuk kerajaan ini. Tetapi masih tidak mau letak jawatan. Di sini kita lihat bahawa kamu orang yang duduk di sana, yang gila dengan jawatan kamu orang, mempertahankan kerana gaji-gaji yang lumayan, projek-projek yang lumayan, yang kamu orang nak kaut. Saya harap pemimpin yang naik nanti, koreklah mereka-mereka ini, supaya kita tahu dari mana hasil mereka dapat duit-duit yang mereka boleh dilihat sebagai orang kaya dalam politik hari ini. Ini yang kita mahu hari ini, supaya selama ini dia minta peruntukan ini, dia menjadi menteri ini, kita tengok apa yang jadi. Peruntukan untuk komuniti yang dia katakan itu berapa juta, kita pun tak tahu ke mana. Projek-projek yang Zuraida ni buat, yang mana dulu dia nak sembul ke mana tu, kita pun tak tahu ke mana. Hari ini kenapa tak buat? Teruskan. Yang mana saya tak nampak pun. Ini adalah satu yang kita lihat hari ini, bahawa mereka-mereka yang ada dalam kerajaan ni, termasuklah Zuraida ni tadi, jelas dia memang gila dengan kuasa dan gila dengan mereka nak terus mengekalkan kerajaan yang dilihat oleh rakyat sebagai kerajaan gagal, bertujuan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk rakyat. Jadi untuk penyokong-penyokong yang ada di Ampang, yang mana yang selama ini bersama dengan PKR, lepas ni kita boleh kirim salam dengan Zuraida ni, dan kita juga akan menganjing dia kerana sebelum ini dia membuat satu video yang mana dia cakap bye-bye Anwar, bye-bye Dr. Wan Azizah, dan sekarang ini kita nganjingkan dia pula. Parlimen Ampang, bye-bye Zuraida. Perdana Menteri hilang sokongan, bye-bye Zuraida. Zuraida lepas ni akan tidak jadi menteri lagi, bye-bye Zuraida. Karya politik Zuraida akan tamat, bye-bye Zuraida. Ini kita akan buat kepada dia selepas ini. So inilah kenyataan saya yang tidak seberapa ini kepada orang yang dipanggil oleh rakyat sebagai mak lampir ini, yang mana tidak tahu malu, muka tebal, lebih tebal daripada kulit biawak, tidak sedar kenyataan dia, memakan diri dia, mengkritik PH. Perdana Menteri kamu merangkak meminta sokongan daripada ketua pembangkang dan pihak-pihak pembangkang demi untuk kekal berkuasa, dengan tidak tahu malu melakukan sogokan di umum, di media, tanpa memikirkan bahawa itu adalah satu rasuah daripada mereka yang memerintah. Ini adalah rasuah jawatan terbesar yang ditawarkan oleh kamu punya big boss, yaitu Tan Sri Perdana Menteri kamu. Sekian, terima kasih.